Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan sekali lagi untuk bertemu dalam slot kita, itu slot kisah para nabi. Hari ini insya-Allah kita akan sampai ke penghujungnya berkenaan dengan berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Hari ini insya-Allah kita akan selesai memperbincangkan berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi insya-Allah pertemuan yang berikutnya kita akan pergi kepada Nabi yang lain pula insya-Allah. Nabi yang mana, Rasul yang mana insya-Allah kita akan beritahu esoklah. Maksudnya bila pertemuan yang berikutnya. Apapun kita sambung terus perbincangan kita berkenaan dengan kisah Nabi Nuh AS. Iaitu anak lelaki Nabi Nuh AS seperti mana yang kita ketahui, dia tidak mahu naik ke perahu ataupun kita katakan kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh AS dan kaum-kaumnya yang beriman. Jadi kita dah cerita semalam, kita dah berbincang semalam, kita dah berkongsi semalam di mana Nabi Nuh AS ni dia ternampak anak lelakinya daripada jauh. Nun jauh mata memandang lah kita katakan. Sedang berenang-renang untuk menyelamatkan diri daripada banjir besar ni. Maka Nuh AS ni dia dengan sifatnya sebagai seorang Nabi dan sifatnya sebagai seorang ayah, dia pujuk anak lelaki dia ni supaya sudilah menaiki kapal itu bersama-sama dengannya dan bersama-sama dengan orang-orang beriman yang lain. Jom kita naik satu kapal. Jadi ternyata anak lelakinya itu telah pun menunjukkan penentangan yang nyata. Bermaksud dia enggan. Kita kata kafara bermakna apa, dia timbus. Jadi dia timbus hati dia, maksudnya dia tak mahu menerima kebenaran, tidak mahu menerima ajakan. Itu kata dakwah. Dakwah itu adalah bukan satu paksaan, tapi dia adalah satu ajakan. Jemputan kita katakan. Namun ternyata anak lelakinya telah pun menunjukkan penentangan yang nyata. Seperti mana iblis menunjuk penentangan yang nyata, begitulah di sini anak Nabi Nuh AS ini menunjukkan penentangan yang nyata terhadap ajakan ayahnya sendiri yang merupakan bukan ajakan kosong, tetapi adalah ajakan yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dia bukan telah menentang ayahnya, tetapi dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi keengganannya untuk menaiki kapal bersama-sama ayahnya, terus tegar mempertahankan keegoan dia, merupakan adalah satu alamat pertanda kepada kekufurannya terhadap ajaran, yakni dakwah Nabi Nuh AS. Kalau kita flashback seperti mana kita katakan tadi, itu kita lihat kepada kisah iblis yang tegar mempertahankan keegoannya, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Kerana apa? Kerana kesombongan telah menguasai diri dia. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Itu yang berlaku apabila kesombongan telah menguasai diri. Perkara berikut zahirnya kita dapat lihat dengan jelas perkataan anak Nabi Nuh itu yang berkata dia akan cari tempat perlindungan di gunung lah. Dia nak cari. Maka kita dapat lihat komunikasi mereka itu diputuskan terus oleh Allah SWT dengan datangnya ombak besar yang menenggelamkan anak lelakinya itu. Kalau kita tengok movie lah kita katakan sebelum ni, tengah duk sibuk Nabi Nuh ni nak cakap dengan anak dia, nak memujuk lah anak dia, nak menolak, akhirnya diputuskan perbualan yang sia-sia itu dengan ombak yang besar datang, maka tenggelam dah anak lelaki Nabi Nuh itu. Maka selesai kisah anak lelaki Nabi Nuh itu, seterusnya kita lihat bagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh AS dan orang-orang yang beriman. Selamatlah mereka berlabuhlah kapal mereka itu di
gunung yang bernamanya Judi lah. Judi. Ditulis dalam Al-Quran. Nama itu ada dalam Al-Quran. Maka telah pun ditentukan azab kaum Nabi Nuh. Azab kaum Nabi Nuh yang ingkar. Mereka semua mereka telah ditenggelamkan dalam sebuah banjir yang besar. Dan mereka tidak mampu melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kerana yang telah ditetapkan, qadar yang telah ditetapkan kepada mereka, maka hilanglah kesombongan mereka bersama jasad mereka yang ditenggelamkan oleh air. Kita lihat nanti pun kalau sampai kita insya-Allah dengan izin Allah kisah Nabi Musa, kita lihat Firaun juga tenggelam dalam kesombongannya dengan air sahaja. Tenggelamlah kesombongan dia itu, dibasuh, dibersihkan oleh air. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 25 muka surat 571. Saya bacakan terjemahannya, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, kata Allah. Lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh rujuk surah Nuh ayat 44. Allah berfirman dan Allah pun berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, yakni hujan, berhentilah. Lalu air pun surut dan selesailah perintah, maka bahtera pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Apa makna zalim? Apa maksud zalim? Zalim di sini bermaksudnya mengurangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Zalim ada bermaksud mengurangkan sesuatu. Mengurangkan hak Allah, mengurangkan hak orang lain yang ingin beriman, menghalang orang lain beriman, itu telah mengurangkan hak orang lain. Bermaksud mereka telah merendahkan hak orang lain, telah mencabuli hak orang lain. Kita bicarakan soal hak kemanusiaan, tetapi kita lupa untuk membicarakan hak manusia untuk mengikut Islam. Itu juga termasuk dalam hak kemanusiaan. Maka bahkan termaktub dalam undang-undang kita mengatakan bahawa agama Islam itu adalah agama rasmi di Malaysia ini, maka berhaklah agama itu disebarkan. Nak terima tak nak terima itu lain perkara. Tetapi ajarannya sesuai untuk dipraktik oleh sesiapa sahaja. Kerana dia mengajar ajaran-ajaran yang baik, menghormati jiran, menghormati ibu bapa, menyayangi saudara-saudara sendiri. Jadi dia adalah ajaran-ajaran yang boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja yang sudi membuka hatinya untuk menerima ajaran tersebut. Minta maaf. Maka berhentilah banjir besar tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana bermulanya banjir besar tersebut dengan perintah Allah, bahkan semuanya berlaku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 11 dan 12 muka surat 567. Saya bacakan terjemahan dia. Sesungguhnya ketika air naik, yakni sampai ke gunung, kami membawa, yakni nenek moyang kamu, ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Agar menjadi peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mahu, yakni yang mahu mendengar. Telinga kita mendengar. Kita boleh melihat kejadian. Kadang-kadang kita dengar satu perkara, kita dapat bayangkan dalam minda. Jadi untuk siapakah kisah Nabi Nuh ini? Untuk orang yang mahu menggunakan akal dia, menggunakan telinga yang diberi oleh Allah SWT untuk mendengar kebenaran. Dan persoalan yang kita sering tanya ialah, di manakah bukit ini? Di manakah gunung Judi ini? Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Qatadah mengatakan bahawa Allah abdikan kapal Nuh ni di atas gunung Judi, di bumi Al-Jazirah. Dikatakan di sebuah kota di Iraq, terletak di daerah Mosul di dekat sungai Dajlah. Kita katakan wallahu a'lam, adakah dia masih kekal untuk diberi supaya manusia boleh lihat perkara tersebut? Pada zaman Nabi mereka boleh lihat perkara tersebut, atau kekal itu bermaksud kekal dilihat menjadi pengajaran lah. Pengajaran dalam Al-Quran kita dapat lihat. Tetapi ada kan, kalau kita lihat jejak rasul apa, mereka pergi dan mereka lihat kepada tinggalan-tinggalan ini sebagai pengajaran, kita katakan wallahu a'lam. Tetapi pengajaran yang lebih penting ialah yang terdapat dalam Al-Quran yang sentiasa diabadikan sehinggalah ke akhir zaman, sehinggalah bumi ini melabuhkan tirai dia. Jadi yang penting, apa yang kita nak tahu ialah bukan kat mana kapal ni berlabuh.
itu bukanlah sesuatu yang menjadi keutamaan. Melainkan untuk pakar-pakar sejarah boleh kaji, silakan, tak ada masalah. Tapi untuk kita cukuplah untuk kita tahu bahawa Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Nuh AS dan kaumnya yang beriman. Jadi kita sentiasa yakin bahawa selagi mana kita beriman kepada Allah SWT, Allah SWT akan sentiasa melindungi orang-orang yang beriman. Kalaupun kita tidak dilindungi di dunia ini, sekurang-kurangnya yang lebih baiklah kita dilindungi di akhirat kelak. Apa guna selamat di dunia tetapi tidak selamat di akhirat? Tapi kalau sebaik-baiknya adalah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka Al-Kisahnya, setelah keadaan semuanya tenang, Nabi Nuh AS mengambil peluang lah. Dah semua dah okey, kapal pun dah berlabuh, air pun dah hilang, hujan pun dah berhenti. Maka dia pun berdoa, dia berdoa kepada Allah SWT. Agar apa? Agar Allah SWT mengampuni dosa anak lelakinya. Dirakamkan satu doa yang sangat menyayat hati dalam surah Hud ayat 45 muka surat 226 dalam Al-Quran, kebanyakan Al-Quran kita. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya, maksudnya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk kaum keluargaku. Begitu sayangnya dia kepada anak yang melupakan darah dagingnya, dan janjimu pasti benar. Engkaulah sebaik-baik hakim yang adil." Kita lihat bagaimana seorang Rasul, tuan-tuan. Bagaimana dia seorang Rasul yang ditarbiah secara langsung, yang dididik secara langsung daripada wahyu Allah SWT, tidak akan pernah keluar daripada lidahnya, malah dalam hatinya perasaan untuk menyalahkan Allah SWT. Perhatikan baik-baik kalimah doa yang dilafazkan oleh Nabi Nuh AS. Yang dia harapkan cuma rahmat Allah SWT. Memuji keadilan dia. Lalu Allah menjawab, tidak langsung Nabi Nuh mengatakan, "Kenapalah kau buat macam ni ke anakku, ya Allah? Kankah aku dah beriman? Apalah dosa aku?" Dah macam drama sastra kan, drama Melayu kita. Tak, dia tak buat macam tu. Dia cuma merayu dengan keyakinan dia adanya keadilan Allah, dengan adanya rahmat Allah SWT yang mengatasi kemurkaan dia. Maka dia doa, kalau ada ruang untuk anak ini yang datang daripada sulbinya ini, supaya diampunkan Allah SWT. Allah SWT. Namun Allah SWT menjawab bahawa anak itu bukan dari keluargamu. Kerana sesungguhnya amalannya bukan amalan saleh. Oleh itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui. Aku menasihatimu, kata Allah, agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Hud ayat 46 muka surat 227. Jadi tuan-tuan, ni pengajaran kita. Kalau kita nak tolong adik-beradik kita, nak tolong diri kita sendiri, kat mana nak tolong? Nak dakwah bila? Di dunia. Sebab apabila telah tamatlah riwayat salah seorang daripada kita siapa pun, maka tamatlah amal. Dah tak boleh nak bantu. Kalau tidak ada tauhid, tak ada akidah, tidak ada jalan untuk kita membantu mereka. Yang itu. Jadi kalau nak berdakwah, lakukan sekarang. Jangan bertangguhlah lagi. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita tengok dalam surah Yasin, di mana Allah menceritakan seorang lelaki daripada hujung kota berlari, tergesa-gesa, dalam keadaan dia untuk berdakwah kepada kaumnya agar menerima para rasul yang datang kepada ke negeri mereka, ke kampung mereka. Kenapa dengan segera, tuan-tuan? Kita kalau mati, tuan-tuan, tak ada masalah. Akan adanya pengganti-pengganti yang akan sentiasa menegakkan, mendakwah ke atas jalan Allah SWT. Masalah kalau mereka yang tidak mahu menerima keadilan Allah SWT, menerima Allah SWT, maka nasib mereka yang dirisaukan kelak di akhirat. Itu sebab kita kena bersegera dalam mengajak orang supaya melihat kepada agama yang membawa kebenaran ini, itu Islam itu sendiri. Jadi kita kembali kepada kisah Nabi Nuh AS. Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihati Nabi Nuh agar melepaskan anak lelakinya yang telah kufur tu. Lepaskanlah nasib dia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan lihat, kita baca Al-Quran, ini bukan saja berlaku kepada Nabi Nuh, ini berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Kisah dia dengan ayahnya Azar.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi baginda tetapi tidak mahu beriman kepada Allah SWT, tidak mahu mengikut Islam. Maka jelaslah bahawa tugas Rasul hanya menyampaikan. Tidak ada kuasa memberi hidayah walaupun kepada keluarga dia, walaupun kepada darah daging dia sendiri. Kepada diri kita sendiri pun kita tak mampu, tuan-tuan. Sebab tu kita doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkanlah kami ini, aku ini, jantungku ini yang sentiasa berbolak-balik ini dalam agamamu. Tidak, Nuh alaihissalam pun menerima nasihat Allah SWT itu dengan berkata, kita boleh rujuk surah Hud ayat 47 muka surat 227. Apa kata Nuh alaihissalam? Ya Tuhanku, maksudnya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui. Berlindung kepada Allah. Allah, apa yang aku minta tu salah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Jika engkau tidak mengampuniku, tidak mengasihaniku, nescaya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Lihat, pada Adam AS pun doa benda yang sama. Kalau kau tak ampun, kami termasuk dalam golongan yang menzalimi diri sendiri. Golongan yang rugi. Kita dapat lihat sangat hebat, sangat teguh iman para Rasul. Nabi Adam dikeluarkan di syurga dalam keadaan yang tidak berapa cantik, tetapi dia tak menyalahkan Allah SWT. Nabi Nuh, anak dia tak beriman, dia tak menyalahkan Allah SWT. Itu pengajaran yang besar buat kita. Ada sedikit-sedikit yang Allah uji kepada kita. Kenapa kita nak salahkan Allah SWT? Yang itu, yang kita dapat lihat sangat hebat, sangat teguh iman para Rasul bila disuruh memilih antara anak dia, antara yang dia sayangi dengan iman kepada Allah SWT. Tentu saja Allah SWT menjadi pilihan utama, mengatasi segala-galanya, bahkan melebihi cinta dia terhadap diri dia sendiri. Itu dia. Tak sempurna iman sesuatu kaum sehingga dia mencintai Allah itu melebihi segala-galanya. Kita sambung seterusnya dalam ayat 48 surah Hud ayat 48. Dalam surah Hud ayat 48 dan 49 sebenarnya. Allah berfirman maksudnya, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan daripada kami. Maaf, bagimu dan semua umat yang bersama-samamu. Dan ada umat-umat yang kami berikan kesenangan, kemudian kami timpakan azab yang pedih. Maksudnya begini, wallahu alam. Mungkin ada dalam kalangan kaum Nabi Nuh tu ada yang tidak kukuh keimanan dia. Jadi kita lihat, kalau mereka menyembunyikan keimanan mereka, kekafiran mereka, maka nanti mereka akan dapat azab yang pedih. Tapi mereka tetap diselamatkan di dunia ini kerana mereka memilih untuk menaiki bahtera kapal yang sama. Wallahu alam, mungkin itu maksud dia. Itulah sebahagian daripada berita-berita ghaib. Ini penting sekali. Ini berita ghaib, berita yang kita tidak ketahui, yang kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah engkau ketahuinya dan tidak pula bagi kaummu sebelum ini. Padahal orang tahu kisah Nabi Nuh, tapi Allah kata kamu tak tahu. Kamu tak tahu cerita yang sebenarnya. Yang itu. Ini pengajaran. Jangan kita sibukkan dengan kisah yang belum tentu betul. Kita kena lihat apa yang Allah nak ajar. Tidak pernah engkau ketahui dan tidak pula bagi kaummu sebelum ini, maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yakni yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa, kita ikut kita ikut seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang sentiasa dirahmati Allah SWT, kita dapat lihat bahawa pertamanya kita wajib mencintai Allah SWT melebihi segala-galanya. Itu yang pertama. Dan kita dapat lihat bahawa Allah SWT sendiri memberitahu bahawa kepada kita, kepada Nabi Muhammad, asalnya ini adalah cerita Nabi Nuh ni adalah kisah-kisah ghaib. Kisah-kisah yang tak kita terdengar, kita dengar dan kita tak lihat, kita tak ada, kita tak lahir lagi, kita tak wujud lagi. Yang dikhabarkan kepada kita bermaksud selain daripada yang ini, selain daripada kisah yang Allah nyatakan terbuka kepada kesilapan. Barangkali betul, barangkali salah.
Maka apa yang kita kena buat sebagai orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpegang kepada wahyu, kita kena ambil pelajaran daripada kisah Nabi Nuh AS ini. Seperti mana yang Allah mahu, iaitu apa yang kita dapat daripada kisah Nabi Nuh ni, agar kita bersabar dalam berdakwah. Sabar dalam menyeru manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Kerana apa? Kesudahan yang baik telah pun ditentukan kepada orang yang berdakwah, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka apa yang hendak dirisaukan sangat, teruskan berdakwah, teruskan menyuruh manusia ke arah kebaikan, teruskan memperbaiki diri sendiri, maka insya-Allah Allah akan memberi kesudahan yang baik kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baiklah, berkenaan dengan terdamparnya kapal Nabi Nuh AS ni, kalau silap ada hadis yang saya pun baru tahu ada dalam Musnad Ahmad, di mana saya tak pasti darjat kesahihan dia. Tapi saya ambil juga sebab dia adalah riwayat daripada Musnad Ahmad, dikatakan daripada Musnad Ahmad. Jadi dia ni sekadar untuk kita menyerikan lagi lah kisah Nabi Nuh AS ni. Dari Abu Hurairah, dia berkata Nabi SAW melewati beberapa orang Yahudi. Sungguh mereka puasa pada hari Ashura. Mereka berkata inilah hari di mana perahu itu, yakni kapal Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Judi. Lalu Nuh dan Musa melaksanakan puasa hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Hanya Allah SWT yang mengetahui kebenarannya. Tapi yang sahihnya berkenaan Nabi Musa itu sahih dan ada dalam hadis riwayat Bukhari. Okey. Seterusnya, kemudian kita tidak tahu bagaimana kisah Nabi Nuh AS selepasnya. What happened next after that. Kita tak tahu. Mereka bergembira ke, ada yang tidak beriman ke, kita tak tahu. Cuma yang kita tahu ada satu riwayat, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Al-Bahaqi rahimahullah ta'ala, itu keadaan Nabi Nuh ni sebelum wafat. Ada sedikit cerita panjang sahabat berbual dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, tapi kita ringkaskan, kita nak ambil bab yang Nabi Nuh saja. Rasulullah SAW bersabda, diringkaskan hadis ini, bermaksud sesungguhnya Nabi Allah Nuh AS ni ketika nazak menghadapi kematian, beliau berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku, yakni Nabi Nuh, mahu meninggalkan wasiat. Apa yang dia nak tinggalkan? Sedangkan Nabi dan Rasul itu tidak meninggalkan dirham. Dia nak tinggalkan wasiat. Wasiat tetap ditinggalkan. Sebab itu kita kata iman itu boleh diwasiatkan, diwariskan. Untuk siapa yang mahu menerima. Jadi aku perintahkan kepada kamu dua perkara, dan aku akan tegah kamu daripada dua perkara, kata Nabi Nuh AS. Apakah dia? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga, Musnad Ahmad. Aku perintahkan kamu dengan La ilaha illallah. Sesungguhnya jika 7 petala langit dan bumi diletakkan dalam satu timbangan, dan La ilaha illallah diletakkan di suatu timbangan yang lain, nescaya La ilaha illallah itu lebih berat. Seandainya 7 petala langit dan bumi itu satu rangkaian yang sama dan rapuh, dia terjalin kukuh dengan kemas dengan La ilaha illallah. Lafaz tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku juga menurut kata Nabi Nuh AS, aku juga memerintahkan kamu dengan tasbih dan takbir. Sesungguhnya demikian terhasil kesejahteraan, setiap suatu dengannya jua makhluk dikurniakan rezeki. Jadi aku juga tegah kamu dari dua perkara, iaitu syirik dan kibr. Iaitu apa? Takabur. Jauhi syirik, jauhi takabur. Bila kita takabur, mendekati kesyirikan. Bila kita rasa kita hebat, seolah-olah kita hendak mendandingi Allah SWT. Kesahihan hadis ini kita serahkan kepada asatizah yang lebih layak. Tetapi kita bacakan juga untuk melengkapkan kisah Nabi Nuh AS ni, kerana hadis dia tidaklah menunjukkan cerita-cerita yang mengarut, tetapi dia ada satu pesanan yang baiklah daripada Nabi Nuh AS sebelum dia wafat. Bila dia wafat, kita pun tak tahu, wallahu alam. Yang penting kita dapat tahulah ada hadis berkenaan ketika sebelum dia wafat. Wallahu a'lam. Demikian kisah Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah atas jalan Allah. Kemudian anak lelaki dia pun tak terima dia. Berapa ramai wallahu alam, kita pun tak tahu yang ikut dia. Tapi Islam kata dalam Al-Quran kata, minta maaf, hanya sedikit sahaja yang beriman.
Jadi apa yang dapat kita buat kesimpulan daripada kisah Nabi Nuh AS ni, hari ni hari terakhir dengan kisah Nabi Nuh ni. Dari kisah Nabi Nuh ni kita dapat buat kesimpulan bahawa kisah Nabi Nuh ni menunjukkan kepada kita, iaitu sesiapa yang mahu selamat dari azab Allah SWT, siapa yang selamat daripada azab Allah SWT, dia kena naik kapal. Dia kena naik kapal, in bracket koma lah. Dia kena naik kapal yang sama dengan Nabi Nuh AS dan kaumnya yang beriman. Siapa nak selamat dari azab Allah, kena naik kapal yang sama. Welcome on board dah kita kata. Jom naik kapal yang sama dengan Nabi Nuh AS dan kaum yang beriman. Kapal di sini yang maksud saya adalah dia boleh disimbolikkan sebagai akidah dan agama yang satu, iaitu Islam. La ilaha illallah. Agama yang berasaskan tauhid. Semua para nabi dan para rasul berada dalam kapal yang sama. So kisah kapal ni hanya simbolik. Kapal tu wujud, tetapi kita juga boleh naik kapal yang sama dengan mengikut petunjuk yang datangnya daripada Allah SWT. Kerana siapa yang mengikut Islam, maka dia akan selamat. Kerana agama Islam ini hanyalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah SWT. Demikian kita tamatkan kisah Nabi Nuh AS ni dengan satu kesimpulan bahawa Allah SWT nak ajar kita supaya apa? Jika kita mahu selamat, kita kena ikut perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Maka Allah, dan tetaplah kita bersabar dalam apa sahaja juga keadaan. Zaman kita macam-macam masalah kita hadapi, tetapi kita tetap terus kekal beriman. Walaupun beriman itu tidak popular, walaupun dengan beriman itu menyebabkan orang memanggil kita orang yang jemut, tetapi kita tetap kekal dalam keislaman itu. Kerana hanya Allah SWT lah yang hendak kita ambil hatinya, hendak kita bodek. Kalau kita kata bahasa kita, minta maaf. Kalau kita nak ambil hati, kalau kita nak ikut, nak sayangi, kita kena ikut perintah Allah SWT. Baik, demikian sahaja perbincangan kita berkenaan kisah Nabi Nuh ni. Alhamdulillah. Sebarang salah dan silap, tentu ada sahaja kesilapan sebagai seorang manusia yang biasa. Tuan-tuan boleh betulkan dalam ruangan komen. Kalau ada sebarang soalan, boleh tinggalkan dalam komen. Boleh kita berbincang-bincang, kita berbual-bual, insya-Allah. Dan minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan juga, tolong sebar-sebarkan, sharekan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey, itu sahaja. Maaf atas segala kelemahan, daripada segala-galanya lah. Sama dari segi penyampaian, daripada segi kualiti video dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni kita semua dan memberi balasan syurga yang tertinggi kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa syukran jazilan. Terima kasih.